Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. TMJ Sultan Ibrahim jadi agung nanti masa yang sangat menarik menurut TMJ. Menurut Tengku Mahkota Johor, berikutan kejatuhan keruntuhan kerajaan pada 2020, peranan Raja-Raja Melayu dalam politik dan pentadbiran negara semakin penting. Sejak pilihan raya umum 2018, Raja Melayu telah merungkaikan episod politik dua rampasan kuasa di tengah pandemik COVID-19 dan kebuntuan selepas pilihan raya negara tahun lepas. Sultan Pahang, Sultan Abdullah Ahmad Shah yang menjadi di-Pertuan Agong ketika perlukan politik menyaksikan 3 Perdana Menteri mengangkat sumpah akan berundur pada Januari tahun hadapan. Baginda akan berundur. Baginda akan digantikan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim, dan Tunku Mahkota menjelaskan ayahandanya mempunyai agenda yang sangat jelas apabila menjadi agung kelak. Baginda berkata, dia selalu cakap tentang mengembalikan order pemerintahan kerana dengan situasi yang kurang stabil di dalam negara. Jadi baginda nak memberi lebih kestabilan kepada negara, kata Putera Mahkota itu dalam siaran Keluar Sekejap malam tadi. Tengku Ismail juga percaya pemerintahan ayahandanya akan menjadi masa yang sangat menarik. Jadi ke bawah duli, Sultan Ibrahim ada rancangan dia. Dia nak bekerjasama ataupun berkongsi pendapat dan pandangan kepada Perdana Menteri. Kita akan lihat, katanya. Apabila mengulas mengenai prestasi Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Tengku Ismail berkata, sebagai warga negara, baginda turut mempunyai hak untuk mengulas mengenai perkara politik. Kedua-dua Sultan Ibrahim dan Tengku Ismail seringkali menyuara pendapat mengenai pelbagai isu, baik peringkat negeri ataupun nasional. Sementara itu, Puteri Mahkota juga berkata, ayahandanya tidak akan berkompromi dalam hal menjaga kepentingan rakyat. Dia akan menjadi agung yang no nonsense, iaitu tegas bila berkaitan dengan kepentingan terbaik negara. Jadi, dia tegas tapi memahami, kata TMJ. Tunku Ismail memberi contoh Menteri Besar Johor Hafiz Ghazi akan mendapat perkenan Sultan berhubung keputusannya dan baginda akan memberikan maklum balas dengan berterus terang. Pelantikan On sebagai Menteri Besar Johor merupakan detik krisis politik. Antara detik krisis politik. Ini kerana BN Johor pada awalnya telah menggembar-gemborkan Hasni akan menjadi Menteri Besar. Walaupun BN menang majoriti 2/3 di negeri itu, namun pelantikan Hasni tidak menjadi kenyataan kerana campur tangan dari kuasa yang lebih tinggi. Sementara itu, Tengku Ismail berkata ayahandanya dan keluarga akan sedar tanggungjawab sebagai agung. Ini adalah tugas tanggungjawab untuk negara, bukan Johor saja. Tapi anda nampak, apapun keputusan yang dibuat ataupun polisi di bawah duli, ada agenda tersebut. Perkara ini pun akan memberi manfaat kepada negeri Johor dan negeri lain secara tidak langsung. Maksud saya, ia adalah satu tanggungjawab yang besar. Tuan-tuan, ni nak cerita no nonsense yang disebutkan itu adalah satu perkara yang betul, yang benar berkenaan dengan Sultan Johor ni, dan kita pun tahu Sultan Johor ni bagaimana dan bagaimana tegasnya beliau terutama dalam melihat kestabilan politik dan juga berkenaan dengan rakyat, kepentingan rakyat. Jadi perkara ini sebenarnya yang kita perlukan dalam kita menghadapi ketidakstabilan politik sekarang ini. Dalam pada pembangkang masih lagi bercerita soal tentang nak menjatuhkan kerajaan, menumbangkan kerajaan, menjatuhkan kerajaan. Bukan tiba-tiba, kita pun mengetahui bahawa yang di-Pertuan Agong yang baru pada tahun hadapan adalah tidak lain tidak bukan Sultan Johor yang kita katakan sangat tegas dalam isu sebegini, dan baginda akan memastikan perkara sebegini tidak akan berulang sekali lagi kerana ketidakstabilan politik itu membawa kepada masalah kepada negara, terutama dalam perihal ekonomi dan keyakinan pelabur. Itu antara agenda utama baginda untuk memastikan perkara ini tidak berlaku sekali lagi. Jadi sebab itu, kenapa kalau kita tengok PN beria-ia nak jatuhkan kerajaan, sebaik saja kerajaan ditubuhkan pada tahun lepas. Beria-ia mereka nak jatuhkan kerajaan satu demi satu. Kemudian dia kata masa PRN itu, selepas PRN kerajaan akan tumbang. Sebelum itu kita cukup jumlah. Lepas PRN tumbang, lepas ini tumbang, lepas PRK tumbang, semua tumbang. Masa Muktamar PAS hari itu pun masih lagi cerita kerajaan akan tumbang dan tumbang dan tumbang dan tumbang. Kita kata begini, tuan-tuan. Dia mudah ceritanya begini. Kita kata, yang akan tumbang, macam saya kata tempoh hari, yang akan tumbang bukan kerajaan. Yang akan tumbang pembangkang, saya kata. Yang akan berpecah ni pembangkang. Kita akan cerita pada penghujung ini berkenaan dengan perkara tersebut.